Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Bersua lagi kita pada kali ini dalam program Serahan Budaya Sarawak 2020. Bila sebelum ini Serahan Budaya dipertontonkan secara terbuka kepada orang ramai, dan kali ini agak berlanda sedikit. Ianya direkam dan akan dipertontonkan kepada tuan-tuan dan puan di luar sana melalui tontonan dalam talian. Baiklah, bersama kita hari ini Cik yang berusaha Cik Abdul Kalim bin Abdul Rahman, Pengarah Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negeri Sarawak, yang akan membentang dalam tajuk acara-acara kesenian dalam aspek kebudayaan. Jadi tanpa buang masa lagi, kita silakan. Mati kutung pun cemara. Assalamualaikum. Pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudari, terima kasih sudi mengikuti Syarahan Budaya Jiklan Sarawak bagi tahun 2020. Seperti yang telah disebutkan oleh pembicara pada awal siaran tadi, bahawa pada tahun 2020 ini Syarahan Budaya Jiklan Sarawak dilaksanakan melalui rakaman video, dan sekali lagi diucapkan terima kasih kepada saudara dan saudari kerana sudi mengikuti siaran ini. Sudi-sudikanlah mengikuti siaran ini sehingga ke penghujung rancangan. Dan seperti telah disebut oleh pemuda acara tadi juga, bahawa saya telah diberi amanah untuk bercakap, berbincang, berkongsi sebuah sedikit berkaitan dengan acara-acara kesenian ataupun seni dan budaya dalam sektor kebudayaan lantaran Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara sebagai peneraju dan sebagai salah satu agensi yang terlibat dalam pengurusan acara seni dan budaya di Malaysia. Sebelum saya pergi lebih jauh untuk berkongsi dengan saudara dan saudari, suka saya untuk berkongsi beberapa perkara yang telah kita fahami, yang termasuk dalam Dasar Budaya Kebangsaan 1971. Kenapa saya sebut begitu? Sebab DKK 1971 inilah menjadi satu garis panduan kepada jabatan dan juga kepada semua penggiat atau khalayak seni dalam merencanakan acara-acara seni dan budaya. Di mana kita tahu bahawa prinsip dasar budaya kebangsaan iaitu meletakkan kebudayaan asal rantau ini sebagai salah satu asas pembentukannya. Dan kemudian kita juga bersetuju untuk menerima semua amalan budaya yang dirasakan sesuai dan wajar diterima serta tidak bercanggah dengan amalan budaya raya asal di rantau ini. Seterusnya, prinsip yang ketiga, kita mengambil maklum bahawa Islam menjadi salah satu elemen dalam pembentukan budaya di Malaysia. Dan kita juga telah mengambil maklum bahawa dasar-dasar inilah yang telah menjadi satu pemangkin atau satu landasan terhadap penyatuan rakyat Malaysia yang majmuk dalam elemen seni dan budaya. Bukan saya seni dan budaya sebenarnya, dalam semua aspek kehidupan. Sebab kita hidup dalam kepelbagaian bangsa. Di bawah kepelbagaian bangsa inilah terdapat kepelbagaian amalan, nilai-nilai murni, tradisi yang diwarisi dari generasi ke generasi, dan juga acara-acara seni yang dekat dengan hati masyarakat setempat. Baiklah, seperti yang disebutkan tadi, kita cuba berkongsi acara-acara seni dan budaya yang kita laksanakan di Malaysia. Sebelum itu, kita tengok apakah bidang-bidang seni yang mungkin dekat dengan hati kita sebagai masyarakat Malaysia. Masyarakat yang majmuk, masyarakat yang terdiri dari pelbagai bangsa, masyarakat yang boleh bertoleransi,
dalam menerima seni dan budaya serta pantang larang dan amalan-amalan yang kita amalkan hari ke demi hari. Dan kalau kita tengok, budaya itu satu benda yang dinamis dan sentiasa bergerak seiringan dengan peredaran masa. Sebagai satu contoh, saya bawakan pelitup muka yang lebih dikenali juga sebagai face mask. Kenapa ini menjadi satu budaya sekarang? Sebab ini kita guna pakai sebagai salah satu faktor untuk mengekang penularan wabak COVID-19. Dan ini mungkin menjadi satu budaya baru ataupun norma baru dalam kehidupan masyarakat Malaysia. Berbalik kepada acara-acara seni dan budaya, sebenarnya bidang seni ini luas. Sama dengan tafsiran seni itu sendiri. Dan tafsiran terhadap seni itu sebenarnya subjektif. Maksudnya kita melihat daripada kacamata ataupun akal fikiran ataupun dari hati yang berbeza. Mungkin pada setengah orang, seni itu merupakan satu perkara yang halus sifatnya. Bagi setengah orang yang lain, seni dianggap sebagai satu karya yang memaparkan keindahan, mempunyai nilai estetika. Seni juga menjadi satu terapi dalam kehidupan. Isunya, seni telah menjadi sebahagian daripada cabang budaya hidup di Malaysia. Dan seni ini juga berkait rapat dengan amalan budaya yang diwarisi dari generasi ke generasi. Okey, kalau kita tengok acara seni budaya yang telah dipentaskan sebagai contoh seni muzik. Muzik itu dekat dengan masyarakat. Dan muzik itu juga berbeza mengikut tempat dan juga kehidupan masyarakat itu sendiri. Dan muzik itu juga terbahagi kepada dua asas yang utama, sama ada muzik yang berbentuk tradisional atau muzik moden, contemporary. Dan irama muzik itu juga berbeza. Ada pop, ada balada, ada irama rock. Mungkin ada lain-lain irama yang kita anggap sebagai satu bidang seni suara. Sebagai satu contoh, kita menganjurkan festival lagu-lagu asli rakyat Malaysia. Jadi kita jelas dan faham bahawa seni suara itu mempunyai satu bidang lagu-lagu asli. Mungkin kita anggap sebagai satu tradisi masyarakat kita menyanjung lagu-lagu asli. Selain dari itu, kita juga mempunyai seni drama. Dan seperti seni muzik, drama juga terbahagi kepada bentuk tradisional dan juga moden. Sebagai salah satu contoh, pementasan bangsawan yang kita anggap sebagai salah satu drama tradisional masyarakat yang dibawa sejak hampir 200 tahun dahulu ke Malaysia dan masih lagi dipersembahkan sampai ke hari ini. Begitu juga dengan seni suara. Dan seni-seni ini dilaksanakan dalam berbagai bentuk dan kadang-kadang dirangkumkan beberapa bidang seni di dalam satu pementasan. Sebagai contoh, kita menganjurkan persembahan Mek Mulung. Di dalam seni Mek Mulung itu sendiri ada seni suara, bermaksud ada nyanyian. Dan dalam pementasan tersebut juga ada seni muzik, sebab nyanyian itu diiringi dengan muzik. Dan dalam Mek Mulung juga ada seni lakon yang kita anggap dia sebagai satu pementasan teater tradisional. Berbalik kepada seni muzik tadi, antara lain acara seni yang kita anjurkan berkaitan dengan muzik ialah Festival Gendang Melayu Sarawak, khususnya di Sarawak. Di dalam Festival Gendang Melayu Sarawak, kita tidak sahaja menampilkan irama muzik, tetapi diiringi juga oleh irama nyanyian dan juga ada seni tari di situ. Ini berkait rapat dengan budaya masyarakat di Sarawak yang menganggap irama gendang Melayu itu harus diiringi dengan pantun, yang mana pantun itu pula kita angkat sebagai seni bahasa dan persuratan. Itulah keunikan seni dan budaya.
Okey, kita tengok rangkuman bidang-bidang seni tadi yang dicantumkan menjadi satu pementasan yang sangat menarik, membuktikan bahawa seni di Malaysia tidak pernah pupus, dan seni ini sentiasa diwarisi dari semasa dan ke semasa, diwarisi dari satu generasi ke satu generasi untuk tontonan masyarakat. Dan penganjuran program sebeginilah menjadi salah satu landasan untuk meneruskan kesinambungan seni dan budaya di Malaysia. Kita tidak melihat seni pementasan saja, kita juga ada seni tampak yang tidak kurang hebatnya. Sebagai satu contoh, seni kerja tangan, bagaimana ukiran yang sangat cantik dihasilkan oleh para pengukir. Kita juga ada seni gubahan, kita ada seni anyaman, kita ada juga seni tenunan yang telah menghasilkan satu produk dan material yang sangat indah dan sangat menarik. Itulah membuktikan bahawa bidang seni di Malaysia sentiasa memberi satu impak yang berkesan. Dan berdasarkan acara-acara seni yang kita anjurkan dari masa ke semasa dan berterusan, membuktikan bahawa konsep seni untuk seni itu sentiasa disebarluaskan. Kalau dahulu mungkin penggiat seni atau pecinta seni menjadikan seni sebagai satu bentuk terapi atau hobi dan sekadar memberi kepuasan kepada diri sendiri dengan hasrat untuk memartabatkan seni itu. Apabila zaman telah berubah, seni telah dibawa keluar untuk tontonan masyarakat. Seni bukan saja menjadi milik kendiri, tetapi seni telah dikongsi dengan masyarakat. Seni juga telah menjadi satu bentuk hiburan. Seni juga telah menjadi satu bentuk penyatuan. Seni juga telah menjalinkan satu silaturahim antara bangsa. Seni juga telah mewujudkan hubungan antara sesama insan. Dan apabila masa semakin berlalu, seni telah diangkat lagi. Kita telah mengangkat seni sebagai salah satu bentuk ekonomi. Seni telah dijadikan salah satu landasan untuk menjana ekonomi. Seni bukan saja memberi pulangan kepada penggiat itu sendiri, tetapi seni juga telah memberi satu pulangan kepada negara. Seni dapat menjana ekonomi secara tidak langsung dan secara langsung. Mungkin melalui cukai yang dikutip, mungkin melalui tiket yang dijual, dan mungkin daripada faktor-faktor kesokongan terhadap pelaksanaan sesuatu acara seni. Seperti yang kita maklum, dalam setiap pelaksanaan acara seni, kita memerlukan faktor-faktor sokongan seperti peralatan, kita memerlukan faktor sokongan seperti penginapan, pengangkutan, dan seni juga telah membantu industri-industri yang lain seperti pelancongan. Seni juga telah membantu industri-industri seperti tarikan produk kepada sesebuah negara. Dan inilah yang memberi bukti bahawa acara-acara seni walaupun dilaksanakan mengikut garis panduan dasar kebudayaan kebangsaan dan masih lagi terikat dengan norma-norma kebudayaan masyarakat, seni tetap dapat diangkat sebagai salah satu elemen yang memberikan pulangan juga kepada masyarakat. Okey, kita tambah lagi bidang-bidang seni yang mungkin kita boleh kongsi bersama pada hari ini melalui syarahan budaya ini. Selain daripada seni pementasan, selain daripada seni tampak, kita juga ada satu bentuk seni yang kita anggap sebagai seni berbahasa ataupun seni persuratan yang terangkum ke dalam dua-dua elemen. Sebagai satu contoh, kita melihat puisi sebagai contoh. Puisi yang diletakkan di bawah elemen syair, yang mana syair itu harus ditulis. Dan bila ditulis memerlukan satu kreativiti yang kita panggil penulisan kreatif. Apabila syair itu ditulis, syair itu pula dipersembahkan di atas pentas dalam satu bentuk alunan nada yang melankolik. Jadi kita lihat ada dua pertuturan seni tersebut, iaitu seni penulisan dan juga seni persembahan. Begitu juga dengan pantun, dengan rima-rima akhirnya yang
sekata dengan setiap baris-baris ayatnya, mempamerkan keindahan. Selain daripada itu, kita juga mempunyai seni kaligrafi ataupun seni khat, yang mana perkataan khat itu diambil daripada bahasa Arab, yang mana tulisan Jawi itu menjadi sebahagian dari elemen penting dalam tulisan khat. Begitu juga dalam seni kaligrafi yang memaparkan tulisan-tulisan yang indah, yang menyebarkan mesej-mesej kemanusiaan, teladan, pedoman dan sebagainya. Belilah kentang di kedai lelama. Syarahan budaya, seni budaya tinggi, perkasa nilai seni, seni budaya kita, khazanah Malaysia. Syarahan budaya, syarahan budaya. Mungkin saudara-saudari mempunyai visi tersendiri terhadap seni-seni yang sebut tadi. Macam sebagai contoh sekarang, kita juga ada seni bela diri. Asimilasi budaya di Malaysia telah menyebabkan seni bela diri ini telah menjadi satu gabungan yang sangat unik. Kalau orang Melayu sebagai contohnya berbangga dengan silat, kita juga ada judo, kita juga ada tai chi, kita juga ada karate, kemudian kita angkat sebagai seni pertahanan diri. Dan pada masa yang sama, permainan tradisional juga merupakan salah satu aspek seni. Sebagai contoh, kita berbangga dengan permainan gasing. Kita juga berbangga dengan permainan wow. Sebab itu kita menganjurkan bengkel, kita menganjurkan khusus, kita menganjurkan pertandingan, sama ada pertandingan gasing, pertandingan wow, kita juga menganjurkan pertandingan permainan tradisional sebagai seperti contoh pertandingan dam aji, pertandingan galah panjang, kita juga anjurkan pertandingan sepak raga yang merupakan satu aspek seni dalam permainan tradisional di Malaysia. Dan pada masa yang sama, kita mengangkat acara-acara seni dan budaya ini bukan sahaja untuk kita menjual seni itu sendiri. Pada masa yang sama, kita sentiasa berusaha untuk mengekalkan budaya masyarakat melalui bidang seni. Sebagai satu contoh yang paling mudah, apabila kita menganjurkan program seperti pertandingan marhaban. Sebab marhaban itu merupakan salah satu budaya yang diamalkan apabila menyambut tetamu dan sebagainya, ataupun budaya mencukur kepala apabila menyambut kelahiran bayi. Itu juga merupakan satu budaya. Dan acara-acara seni ini juga bukan sahaja dapat membantu terhadap penerusan pengemalan budaya masyarakat Malaysia, tapi acara-acara seni yang kita anggap sebagai satu faktor penyatuan tadi telah membolehkan masyarakat Malaysia dapat duduk bersama-sama, dapat berdiri bersama-sama, dapat menghayati bersama-sama semua acara yang kita anjurkan, sama ada acara pentas, acara persembahan, ataupun pameran, ataupun sidang keilmuan. Dan inilah yang kita harapkan supaya aktiviti-aktiviti seni akan terus menjadi satu kelangsungan pengemalan budaya di Malaysia. Terima kasih kepada saudara-saudari kerana masih sudi bersama saya dalam segmen Syarahan Budaya JKN Sarawak bagi tahun 2020. Dan sudi-sudikanlah untuk mengikuti sehingga ke akhirnya. Seperti yang kita telah sebut tadi, kita telah bincang tadi, bahawa penganjuran acara-acara kesenian ini telah membantu terhadap kelangsungan pengemalan budaya di Malaysia. Namun kita harus ingat bahawa tidak semua acara-acara seni kebudayaan sahaja yang menjadi satu pemangkin untuk kelangsungan. Sebagai salah satu contoh, usaha-usaha penyelidikan dan pemeliharaan merupakan satu asas untuk menjadikan
semua bidang seni dan budaya akan terus berterusan menjadi amalan dari generasi ke generasi. Walaupun kita lihat ada sebahagian bidang seni dan budaya itu mengalami sindrom untuk pupus apabila tidak ada lagi pewaris yang ingin mengaktifkan persembahan tersebut. Namun melalui pendidikan dan pemeliharaan, kita berjaya mengangkat kembali seni-seni yang kita lihat hampir pupus untuk diaktifkan melalui skim perantisan. Sebagai salah satu contoh, gendang burdah di Seri Aman, Sarawak. Walaupun kumpulan-kumpulan gendang burdah ini semakin mengecil, tetapi JKKN Sarawak telah mengambil inisiatif untuk melahirkan kumpulan-kumpulan baru melalui perantisan. Kita telah memilih kumpulan sedia ada untuk berkongsi ilmu, dan kita juga telah menjadikan gendang burdah yang sedia ada untuk disebarluaskan kepada generasi muda, dengan harapan bahawa generasi muda inilah yang akan mewakili kebolehan dalam seni muzik gendang burdah, khususnya di Seri Aman, dan akan dikembangkan ke seluruh negeri Sarawak. Selain daripada pendidikan ataupun aktiviti pemeliharaan seni budaya yang hampir pupus, kita juga mengambil inisiatif untuk menganjurkan program Inspitali, yang mana program ini dapat mengolah satu koreografi ataupun satu bentuk tarian yang asalnya memang telah sedia wujud, tetapi dan dibuat dalam bentuk yang lebih kontemporari supaya dapat menarik perhatian. Untuk menjadikan tarian-tarian ini lebih menarik, kita juga telah menjadikan penyelidikan, dan kita juga melihat asal-usul tarian itu yang sesuai dengan masyarakat setempat, selari dengan penerimaan, dan itulah yang kita angkat dalam program Inspitali, bukan saja di Sarawak tetapi juga di seluruh Malaysia. Selain daripada itu, usaha-usaha yang telah dibuat untuk acara-acara seni dan budaya di Sarawak, selain daripada menganjurkan aktiviti pementasan, aktiviti penyelidikan, aktiviti pemeliharaan, kita juga menjalankan aktiviti berbentuk ilmiah. Melalui aktiviti ilmiah ini, kita mengajak penggiat-penggiat seni, bukan saja penggiat yang terlalu aktif, tetapi juga penggiat-penggiat yang baru berjinak-jinak untuk mengikuti bengkel. Sebagai contoh, kita telah melaksanakan bengkel teater, kita juga melaksanakan bengkel penulisan, kita juga melaksanakan bengkel tari. Melalui bengkel ataupun kursus-kursus sebegini, harapan kita supaya peserta-peserta yang telah mengikutinya akan dapat meneruskan legasi seni pada masa hadapan, walaupun penggiat-penggiat yang sedia ada telah tiada di bumi kenyalang ini. Penganjuran dan pengurusan acara seni budaya ini tidaklah begitu mudah seperti yang kita lihat di hadapan mata. Kita memerlukan satu komitmen yang tinggi, khususnya daripada pentampil seni ataupun penggiat seni, untuk sama-sama berganding bahu melaksanakan acara-acara ini dari semasa ke semasa. Sebagai satu contoh, sebelum sesuatu acara dilaksanakan, perancangan yang baik harus dibuat supaya setiap persembahan ataupun setiap aktiviti yang dianjurkan itu memberi impak. Kita sedar dan kita faham, sejak awal tahun 2020 ini terdapat kekangan untuk kita mengadakan pementasan secara terbuka kepada khalayak lantaran situasi yang berlaku. Tetapi kita telah mengambil inisiatif. Sebagai contoh hari ini,
syarahan budaya yang telah kita adakan pada setiap tahun, kita tetap laksanakan untuk berkongsi ilmu seni dan budaya bersama masyarakat. Namun kita laksanakan dalam bentuk rakaman seperti hari ini. Saudara dan saudari, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, dapat bersama-sama dengan saya berkongsi serba sedikit. Mungkin saya tidak dapat menghuraikan keseluruhan seni dan budaya sedekat dengan hati tuan-tuan dan puan-puan, tapi sekurang-kurangnya kita dapat mendalami bahawa seni dan budaya itu merupakan satu landasan, satu pemangkin, menjadi satu wadah supaya kita terus memantarbatkan budaya bangsa. Dan seperti yang saya sebut di awal tadi juga, budaya ini bisa berubah. Dan hari demi hari kita mesti melalui satu norma baru ataupun budaya yang perlu kita jadikan amalan, yang menjadi satu perkara yang kita harus titik beratkan sebagai satu contoh dalam budaya berinteraksi bersama sahabat, bersama keluarga, bersama saudara-saudara yang lain. Kalau dulu kita bebas untuk bersalam-salaman, sebab bersalaman itu juga adalah satu budaya bukan saja dianjurkan oleh bangsa, tapi budaya yang dianjurkan agama, kerana bersalam-salaman ini dapat mengeratkan hubungan sesama kita. Tetapi buat masa sekarang, kita tidak digalakkan, kita tidak dibenarkan untuk bersalam-salaman. Kita harus membentuk satu budaya baru supaya melahirkan tanda hormat dalam cara yang lain. Mungkin kita boleh memegang tangan di dada sebagai contohnya, sebagai tanda persahabatan, sebagai tanda perkenalan, sebagai tanda menghormati sahabat-sahabat yang lain. Begitu juga dengan penjarakan fizikal yang harus kita jadikan budaya dalam kehidupan sehari-harian. Kalau dulu kita bebas untuk berpimpinan tangan dan sebagainya, tapi hari ini penjarakan fizikal 1 ke 2 meter itu harus kita amalkan. Begitu juga dengan budaya membasuh tangan. Walaupun budaya membasuh tangan ini memang menjadi amalan kita sehari-harian sejak kita kecil, dewasa, sampailah di hari yang kita sudah menjadi tua. Tetapi dengan situasi sekarang, mungkin budaya itu perlu dipertingkatkan. Mungkin kita membasuh tangan lebih kerap supaya tangan kita sentiasa bersih, sebab kita faham bahawa kebersihan itu juga adalah satu amalan budaya masyarakat, bukan sahaja budaya yang boleh membantu kita untuk sentiasa sihat, tetapi kebersihan ini juga sebahagian dari iman untuk orang yang beragama Islam. Itulah kepercayaan yang kita pegang. Okey, tuan-tuan dan puan yang saya hormati, terima kasih banyak-banyak kerana menyokong syarahan budaya JKN Sarawak bagi tahun 2020 yang kita siarkan pada hari ini. Yang baik itu datangnya dari Allah, yang buruk, yang salah, yang silap itu dari kelemahan diri saya sendiri. Saya cuba berkongsi sebaik mungkin dengan tuan-tuan dan puan-puan. Seandainya ada kelemahan, saya bagi pihak jabatan memohon maaf, dan saya juga bagi pihak jabatan merakamkan. Terima kasih lagi sekali di atas sokongan tuan-tuan dan puan-puan. InsyaAllah kita akan berjumpa di lain sesi, di lain segmen, di lain acara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya kembalikan kepada saudara pemuda acara. Baiklah, maka berakhirlah serahan budaya yang disampaikan oleh Yang Berusaha Cik Abdul Muttalib bin Abdul Rahman, Pengarah Jabatan Kebudayaan Kesenian Negeri Sarawak. Itu tadi. Baiklah, sehingga kita berjumpa lagi di lain masa dan ketika. Jadi saya ingin memberi satu pantun untuk tuan-tuan dan puan-puan. Di atas dahan burung tempua, melihat rusa di tepi perigi. Salam perpisahan untuk semua. Di lain masa berjumpa lagi.